Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada kali ini kita teruskan kuliah 10 minit berkaitan hadis, iaitu berkaitan dengan adab seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه." رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar, nama sebenar beliau, dan kunyahnya telah dianugerahkan oleh Nabi SAW, si bapa kucing Abu Hurairah. Dan riwayat mengatakan Abu Hurairah ni mempunyai lebih daripada 40 nama. Ya, kenapa beza terlalu banyak sehingga orang tidak dapat mengetahui namanya yang sebenar? Kerana selepas digelarkan oleh Nabi SAW dengan Abu Hurairah, beliau tak menggunakan namanya yang lama sudah. Baik, maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, ia telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu-tetamunya. Falyukrim jarah, falyukrim, memuliakan jarah, jiran-jirannya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang ketiga, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyukrim dhaifah, maka dia pasti memuliakan tetamu-tetamunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW telah menceritakan tentang adab seorang Muslim, tingkah laku yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim, ciri-ciri sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ada 3 ciri. Yang pertama, menggunakan mulut dengan betul. Falyakul khairan, dia berkata yang baik, ataupun kalau dengan kata-katanya tidak sesuai, maka au liyasmut, lebih baik dia diam, maka dia diam. Ciri pertama orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhirat ialah orang yang memuliakan jiran tetangganya, sebelah rumahnya, jiran-jirannya. Dan yang ketiganya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ialah memuliakan tetamunya. Baik, kita melihat dalam hadis ini, antara lain Allah telah, Nabi SAW telah menyenaraikan beberapa anggota yang perlu kita jaga. Pertamanya lidah, mulut perlu kita jaga. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, tafakkaru qabla al-kalam,
fikir dahulu sebelum nak melontarkan percakapan. Fikir dulu. Jika percakapan aku ini memberi impak yang tidak baik, buruk kepada seseorang, maka tinggalkan. Fikir dahulu sebelum hendak berkata-kata. Dan jika rasa bahaya akan mengundang, maka lebih baik dia diam. Jadi mulut ini adalah satu ejen, satu perkara yang telah disebutkan oleh Nabi, satu wasilah, satu jalan yang sangat berbahaya jika kita tidak menjaganya. Mulut ini menjadi punca seseorang itu tidak beriman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sesiapa yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat, dia akan berkata dengan apa saja perkataan dan dia tidak memelihara orang yang berada di sekelilingnya dari segi percakapan dia. Jadi marilah sama-sama kita menjaga tutur bicara kita untuk menyahut saranan daripada Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, maka dia berkata dengan yang baik, dan lebih baik dia diam jika tidak bersesuai untuk dia berkata-kata. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW, innaka lan tazala salima ma sakat wa idza takallamta kutiba laka aw alaika, atau kama qala, riwayat Muaz bin Jabal, maksudnya innaka, sesungguhnya kamu, lan tazala salima, sesungguhnya kamu sentiasa dalam keadaan selamat sejahtera selagi mana kamu diam. Ya, tak payah cakap, diam. Selagi mana kita diam, kita akan selamat. Fa idza takallamta, jika kamu mula berkata-kata, kutiba laka, kamu akan dicatat, ya, engkau akan dicatat yang baik, laka, benda yang bagus, au alaika, ataupun yang kamu katakan itu benda yang buruk. Biasanya dalam lughah Arabiyah, laka yang baik, alaika yang sebaliknya. Jadi bila buka mulut aja, catatan pen akan mula ditulis. Kalau diam, maka dihentikan daripada mencatat. Ya. Baik. Itu yang pertama, Nabi menyatakan supaya kita berkata dengan baik ataupun lebih baik diam. Yang kedua, perlu memuliakan jiran dan perlu memuliakan para tetamu. Ini adalah bukti keimanan mulut yang pertama. Yang kedua, tingkah laku, tangan, kaki, badan, body language. Ya, yang tak perlu berkata-kata apa, tapi tingkah lakunya melambangkan memuliakan jiran dan tetamunya. Kita doakan, kita mohon kepada Allah supaya kita semua termasuk dalam golongan ini. Amin ya Rabb. Jadi untuk memuliakan jiran, Nabi SAW menyenaraikan jiran ini kepada 3 kelompok. Yang pertama, jiran yang mempunyai satu hak ke atas mereka. Siapa dia? Iaitu orang musyrik, orang yang kafir. Hak jiran. Jiran ini ada 3 haknya. Yang pertama, jiran yang mempunyai satu hak. Yang kedua, jiran yang mempunyai 2 hak. Dan yang ketiga, jiran yang mempunyai 3 hak yang perlu kita layan mereka. Yang pertama, jiran yang satu hak itu ialah orang jiran sebelah, jiran seseorang itu yang musyrik ataupun kafir. Dia mempunyai hak jiran yang perlu kita layan dengan baik. Dia hak jiran. Yang kedua, yang punya 2 hak, iaitu jiran kita yang berhampiran dengan rumah kita, iaitu Muslim, Islam dan hak jiran. Islam satu, hak jiran satu. Jadi kena buat baik kepada jiran Islam ni 2 sebab. Jiran kita itu adalah Islam, dia adalah saudara Islam, dan dia itu adalah jiran kita, berdekatan. Ya. Yang ketiganya ialah mempunyai 3 hak.
Muslim, Islam, jiran itu. Yang keduanya hak jiran. Yang ketiganya ialah qarabah, iaitu kerabat saudara, ya, pertalian darah dengan kita, adik beradik, bapa saudara dan sebagainya. Itulah hak yang perlu dijaga oleh kita semua, ya, yang mempunyai 3 hak itu, 1 hak, 2 dan 3 hak. Dan yang disebut sebagai jiran itu, siapa jiran-jiran ni? Jiran itu ialah orang yang tinggal serumah dengan kita. Jiran itu dipanggil sebagai orang yang berdekatan dengan rumah kita, yang dalam lingkungan rumahnya dengan rumah kita, 40 biji rumah, 40 buah rumah daripada rumah kita dari setiap penjuru, ya, depan, belakang, timur, kiri dan kanan. Itu semua adalah jiran kita. Jadi kita kena jaga hak jiran itu, dengan bersama dengan mereka. Dan sebuah hadis Nabi SAW menceritakan tentang perlu sangat menjaga jiran ini, hubungan jiran dengan jiran ini sangat perlu kita jaga. Iaitu Nabi bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu." Sentiasa jiran itu berpesan kepadaku, jaga jiran, jaga jiran, jaga jiran sebelah, utamakan jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran ini boleh mewarisi harta jiran sebelahnya. Aku menyangka begitu. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, betapa kerapnya Nabi diingatkan oleh Jibril tentang menjaga jiran. Dan begitu juga dengan menjaga hak tetamu yang datang ke rumah kita. Siapakah tetamu? Ya, dalam sebuah hadis menyatakan, ya, sabda Nabi SAW, jiran itu sehari semalam, ya, 2 hari dan sehingga kepada 3 hari tetamu yang bertandang ke sesebuah rumah kita. Maka lebih daripada itu, jika kita layan, ya, lebih daripada 3 hari itu dikira sedekah. Tetapi dalam lingkungan 3 hari itu adalah kewajipan yang perlu kita menjaga hak jiran ke atas mereka. Jadi daripada hadis ini, ya, dapatlah kita simpulkan bahawa sebagai seorang Muslim yang mementingkan penjagaan iman Islam, perlulah kita menjaga 3 perkara untuk melayakkan kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Yang pertamanya, jagalah mulut, jangan bercakap melainkan yang baik saja, ataupun lebih baik diam. Banyakkan diam. Diam ibarat emas, bercakap ibarat perak. Yang keduanya, iaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat, menjaga hak jiran, dan yang keduanya menjaga hak tetamu. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.